ini saya akan menerangkan 3 plot, iaitu plot permulaan, plot perkembangan dan plot konflik. Pada cerita Mak Kilau ini bertempat di Pahang pada abad ke-19. Tujuan pihak British mengeksploitasi sumber bumi Pahang adalah untuk meluaskan lagi kuasa mereka. Pada permulaannya menunjukkan yang Kapten tentera British iaitu Sayers diiringi dengan toga iaitu pembunuh Pahan berasal daripada Borneo, diiringi dengan tentera British Sikh yang ingin memburu 3 pengkhianat. Tujuan asalnya adalah untuk memburu pengkhianat tersebut, tapi bertukar kepada ganas, iaitu tentera British tu membunuh orang begitu saja. Okey, sehingga memaksa ketiga-tiga pengkhianat tersebut ditangkap. Sambung. Lepas pengkhianat tersebut ditangkap, dia ditahan di penjara British di sebuah kawasan perlombongan emas Kuala Tembelik. Di sudut lain pula, perbincangan diadakan di kalangan para pembesar Melayu untuk melantik satu pahlawan untuk menentang penjajah British. Seorang mufti membuat keputusan untuk mengadakan perlawanan di antara Mak Kilau dan Mak Lela. Setelah perlawanan tersebut diadakan, anak kepada Tok Gajah iaitu Mak Kilau dilantik menjadi ketua pahlawan. Tetapi awam sahabat kepada Mak Kilau tidak berpuas hati dan mereka bergaduh, bertengkar dan berpisah. Sementara itu, pihak British mula melaksanakan percukaian baharu di kawasan Tertaklong. Okey, selepas kejadian bergaduh di JT, pihak British mula memburu Mak Kilau atas konflik, tidak berpuas hati, rasa tercamar. Oleh itu, Mak Kilau muncul lagi sekali untuk membunuh Toga dan Sayers, tetapi ditentang oleh awam kerana hujahannya mengatakan yang ini akan memburukkan lagi keadaan. Di sudut lain pula, awam mula merancang untuk merampas senjata sulit tentera British. Tetapi Mak Kilau halang kerana ini akan menyebabkan perkara buruk lagi yang akan berlaku. Tetapi awam degil, diteruskan juga sehingga berjaya. Disebabkan senjata tu dicuri, menyebabkan tentera British mula naik angin, mula tidak berpuas hati dan menyerang secara besar-besaran dengan memburu Wahid dan isterinya iaitu Rokiah sehingga terbunuh. Disebabkan Wahid diculik, Mak Kilau dan rakan-rakannya mula membuat serangan secara hendak di kubu tentera British pada waktu malam untuk menyelamatkan Wahid. Pada masa yang sama juga, Mak Kilau cuba mengajak pihak kampung, orang kampung untuk menentang tentera British, tapi tidak mendapat sokongan. Nama saya Siti Umairah Salihah binti Morris, NM231413454. Baik, saya akan sambung plot dari segi climax dan juga penderaian. Climax dia ialah selepas Mak Kilau tidak berjaya memujuk penduduk kampung, maka Mak Kilau dan rakan-rakan bergerak kedua untuk menyediakan kelengkapan menyerang balik serangan British. Dalam masa yang sama, ketika itu mereka mendapati adanya tali barut ataupun para pengkhianat yang telah melakukan sesuatu, iaitu membocorkan rahsia. Maka Mak Kilau dan rakan-rakan pun mengesyak Pak Deris yang telah bersepahat dengan pihak British. Dalam masa yang sama, Sayers dan tenteranya menyerang Mak Kilau dan menghantar beberapa pasukannya masuk ke dalam hutan. Namun para tentera tersebut, askar mereka tersebut telah pun dibunuh oleh Mak Kilau dan rakan-rakan. Mereka pun mula berperang dan
Tanpa disangka-sangka, penduduk kampung turut serta dalam peperangan tersebut. Peleraian dia pula ialah setelah berlakunya peperangan antara orang Melayu dan juga tentera British, Wahid iaitu salah seorang daripada kawan Mat Kilau telah terkorban apabila dibunuh oleh Toga iaitu pembunuh upahan British. Namun Mat Kilau berjaya menutup bela apabila membunuh Toga, dan dalam masa yang sama British yang melihat kekalahan tersebut pun melarikan diri. Sekian itu sahaja pula untuk cerita Mat Kilau. Okey, nama saya ialah Siti Batulina binti Muhammad Idris, AM 23040134778. Okey, bahagian yang saya ingin terangkan ialah cabang falsafah. Antara yang terdapat dalam cabang falsafah ialah falsafah politik. Menurut Wikipedia, falsafah politik atau teori politik merujuk kepada kajian mengenai topik berkaitan politik, iaitu kebebasan, keadilan, pemilikan hak dan juga serta undang-undang dan pelaksanaan oleh pihak berkuasa yang memegangnya. Sejarah politik pula, iaitu pembuatan kuasa ini dikenakan dalam segenap lapisan masyarakat dari sekecil puak dan suku sampailah setinggi negara dan pertubuhan antarabangsa. Pelaksanaan ini didatangkan dalam pelbagai cara termasuk menggalakkan perbincangan pandangan dan dengan semasa anggota serta menulis undang-undang dan melaksanakannya. Okey, yang kedua ialah definisi politik dari sudut Islam. Dari sudut pandangan Islam, politik ialah menjaga urusan umat di dalam dan di luar negara dengan cara yang tidak menyalahi syariat Islam. Siasat syariat tidak hanya terhad kepada apa yang disebut oleh syarak, tetapi disyariatkan agar tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan kaedah-kaedah syarak serta dasar-dasar amnya. Untuk yang ketiga pula ialah perkembangan politik, iaitu sains politik merupakan salah satu cabang ilmu yang mengkaji mengenai tingkah laku politik yang merangkumi individu, organisasi maupun negara. Okey, kajian sains politik ini merangkumi elemen seperti kuasa, konflik, pengagihan, polisi atau dasar, falsafah serta perundingan dan juga hal ehwal antarabangsa. Cabang ilmu dalam sains politik antaranya termasuk teori politik, falsafah politik, ideologi politik, ekonomi politik, kajian dasar dan analisis, perbandingan politik, hubungan antarabangsa dan pelbagai bidang yang berkaitan. Nama yang diberi Nuri Ijati binti Muhammad Isfaizal, nombor ID AM 23040135511. Tajuk saya present adalah kaitan filem dengan cabang falsafah. Hisi yang pertama adalah rampas harta. Dalam cerita Mat Kilau ini, rampas harta oleh tentera British atau penjajah seringkali digambarkan sebagai satu kezaliman terhadap masyarakat Melayu tempatan. Ini merujuk kepada tindakan British yang merampas harta dan harta benda penduduk tempatan serta menindas mereka dengan pelbagai cara termasuk melalui cukai, kewangan yang tidak adil. Isu dulu ni sejarah mencatat beberapa insiden di mana Jepun yang memperolehi sumber-sumber dana dari wilayah-wilayah sekitarnya termasuk Malaysia pada masa itu, pada masa lalu. Salah satu contoh yang paling terdekat oleh penjajah Jepun di Asia Tenggara selama Perang Dunia Kedua, di mana Jepun mengambil alih kendali atas banyak wilayah-wilayah di kawasan tersebut. Malaysia mereka menggunakan sumber dana alam yang termasuknya melalui biji timah, ekonomi, perang. Kalau isu sekarang ni tiada lagi rampas harta kerana negara kita sudah maju dan negara kita sudah merdeka. Isu yang kedua adalah rampasan tanah Melayu. Dalam cerita Mat Kilau merupakan seorang tokoh pejuang yang gigih mempertahankan tanah airnya daripada penjajah. Pada masa itu, banyak wilayah di Malaysia jatuh di bawah kekuasaan British melalui pelbagai perjanjian dan tindakan tentera. Mat Kilau dan pejuang-pejuang Melayu lain berusaha keras untuk melawan dan menegakkan kemerdekaan mereka. Walau bagaimanapun, Mat Kilau dan pasukannya berjaya menentang tentera British dalam beberapa pertarungan. Akhirnya, pihak British menggunakan kekuatan tentera yang lebih besar dan teknologi
yang lebih canggih untuk menundukkan penjuang-penjuang Melayu. Pada akhirnya, Pahang dan sebahagian besar wilayah Malaysia lain jatuh di bawah kekuasaan British. Kalau pada isu sekarang, Hamas menjadi saksi atau terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh Palestin. Palestin seringkali menjadi subjek ketegangan di peringkat antarabangsa kerana konflik berpanjangan dengan Israel mengenai tanah dan hak asasi. Serangan-serangan ini sering melibatkan pertarungan, serangan udara, kekerasan lain dan mengakibatkan kematian dan penderitaan di kedua belah pihak. Isu yang terakhir adalah kenaikan cukai. Walau bagaimanapun, Mak Kilau terlibat dalam perlawanan terhadap pihak British. Tidak terdapat catatan dalam sejarah yang menyatakan bahawa kenaikan cukai secara langsung menyebabkan Mak Kilau dan pemimpin perlawanan cukai yang tinggi, dan dasar penjajahan memang menjadi punca ketidakpuasan di kalangan penduduk tempatan. Tetapi motif dan faktor yang memicu peristiwa sejarah tersebut mungkin berbeza. Kalau pada zaman sekarang, peningkatan cukai boleh dilakukan melalui pelbagai cara, termasuk meningkatkan kadar cukai tempatan, menambahkan cukai barang dan perkhidmatan, atau mengenakan cukai baru. Walau bagaimanapun, keputusan untuk menaikkan cukai perlu diimbangi dengan impaknya terhadap rakyat dan ekonomi negara. Ia boleh menjadi isu sensitif dan memerlukan penilaian teliti serta keseimbangan antara keperluan fizikal dan kesan sosioekonomi. Nama saya Aidil Asmira Nuriza binti Abdul Hakim, nombor ID AM23013244. Tajuk ialah justifikasi filem terhadap isu semasa. Terdapat 3 justifikasi yang boleh dijelaskan dalam filem Mak Kilau terhadap isu semasa. Yang pertama ialah perjuangan seorang pahlawan. Yang kedua, penyusunan strategi demi kemenangan. Yang ketiga ialah bersatu teguh bercerai roboh. Okey, isi yang pertama ialah perjuangan seorang pahlawan. Dalam filem ini, penonton dapat melihat bagaimana Mak Kilau memimpin rakyatnya dalam melawan penjajah dan menyaksikan peristiwa-peristiwa sejarah yang penting untuk kemerdekaan negara. Dalam filem Mak Kilau juga dapat menjadi sumber pendidikan yang berharga dan bermotivasi generasi muda untuk menghargai sejarah dan nilai-nilai patriotis. Untuk isu semasa ialah dapat melihat dari segi Hamas seperti radikal, tetapi sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, iaitu untuk melindungi tanah air mereka. Palestin merupakan barisan harapan utama jihad dan melihat pemberontakan sebagai cara Islam memerangi penjajah. Isi yang terakhir ialah bersatu teguh bercerai roboh. Kesatuan dan kebersamaan dalam mencapai kemerdekaan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk bersatu dan berjuang demi masa depan negara. Dalam perjuangan yang ditunjukkan dalam filem tersebut ialah semangat yang menjadikan contoh seperti Palestin yang sekarang, iaitu Palestin mempertahankan hak-hak mereka demi negara mereka walaupun mereka sanggup bergada nyawa mereka sendiri dengan menganggap diri mereka mati. Yang Salah satunya, kubu pertahanan mereka tidak diketahui oleh pihak musuh. Pihak Israel sendiri tidak mengetahui di manakah kubu pertahanan Hamas. Dan yang kedua, Hamas juga mempunyai sayap kanan, iaitu pemberi khidmat yang akan memberi maklumat tentang gerak-geri tentera Israel. Maka dari situ, tentera Hamas boleh bersedia dengan segala serangan daripada pihak Israel. Dan itu merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan tanah air mereka. isi yang terakhir ialah bersatu teguh bercerai roboh. Kesatuan dan kebersamaan dalam mencapai kemerdekaan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk bersatu dan berjuang demi masa depan negara. Dalam perjuangan yang ditunjukkan dalam filem tersebut ialah semangat yang menjadikan contoh seperti Palestin yang sekarang, iaitu Palestin mempertahankan hak-hak mereka demi
negara mereka, walaupun mereka sanggup bergada nyawa mereka sendiri dengan menganggap diri mereka mati. Palestin benar-benar berjuang dengan gigih untuk mempertahankan hak-hak mereka. Justru itu, mereka patut mendapat sokongan dan simpati dari komuniti antarabangsa. Isu semasa sekarang ialah Hamas dan Fatah kedua-duanya memperjuangkan Palestin tetapi dengan cara yang berbeza. Mereka tidak bersependapat tetapi tujuan yang sama. Mereka pernah mempunyai konflik tetapi bekerjasama membebaskan Palestin daripada kukuh besi Israel. Assalamualaikum, nama saya Hana Kalisa binti Cik Zaki, AM 230-401-3487. Okey, persoalan seterusnya ialah adakah masih lagi berlaku pergolakan politik dalam perkahwinan dalam Malaysia? Pergolakan politik dalam satu negara bukanlah perkara baru. Ia adalah sebahagian daripada dinamik demokrasi dan proses pembentukan serta perubahan kerajaan. Bagaimanapun, pergolakan politik yang berlaku di negara ini semakin mencolok dan seringkali membawa kepada ketidakstabilan. Perpecahan ini juga disebabkan oleh pertentangan pandangan dan perbezaan ideologi di antara ahli dalam parti yang sama. Lepas tu, rakyat mula menyalahkan sistem kabinet yang dilihat berat sebelah dan tidak menjalankan amanah yang baik. Buktinya, ada segelintir pembesar yang mengambil rasuah tetapi tidak dikenakan hukuman yang setimpal. Di Malaysia, isu politik tidak pernah surut dari bualan rakyat Malaysia, terutama sekali pertikaian dari segi pentadbiran negara. Iaitu persoalan dan penyelesaian. Persoalan pertama adalah adakah perkhidmatan itu sentiasa buruk di mata manusia? Seperti yang kita sedia maklum, perkhidmatan itu menyumbang kepada satu cabak emosi yang negatif kerana ia terlihat jahat di mata manusia. Tetapi sebenarnya perkhidmatan itu berlaku kerana untuk mencapai satu misi ataupun objektif, tapi dengan cara yang agak kasar. Memetik daripada filem Mat Kilau itu sendiri, seperti yang kita sedia maklum, awal kelihatan seperti tikam belakang ataupun tidak menerima arahan daripada Mat Kilau dan tidak membenarkan Mat Kilau untuk membunuh Syed pada ketika itu. Tetapi sebenarnya awal membuat perkara sedemikian adalah untuk mengelakkan daripada rakan-rakan yang terbunuh. Kedua, kita ada pengkhianatan dari segi Pak Deris, iaitu Pak Deris berkhianat untuk menyelamatkan anak dia sendiri. Dengan isu semasa yang sekarang, seperti yang kita tahu, Fatah dan Hamas adalah dua-duanya tentera yang melindungi Palestin tetapi mempunyai cara yang berbeza. Hamas menggunakan cara di mana apabila mereka melawankan merdeka, maka Israel perlu keluar daripada Palestin. Tetapi Fatah pula sebaliknya, iaitu apabila mereka melawankan merdeka, bahagian tebing barat dan Gaza adalah milik mereka. Maka Hamas dan Fatah mempunyai cara yang berbeza untuk memastikan Palestin itu selamat. Hamas lebih kepada radikal, tetapi Palestin lebih kepada perjanjian damai. Tetapi mereka mempunyai objektif yang sama, iaitu memastikan Palestin berada dalam keadaan yang aman. Okey, persoalan yang terakhir iaitu adakah semangat patriotisme atau semangat mempertahankan tanah air masih lagi relevan di mata dunia? Semangat patriotisme, cinta akan negara perlu ada dalam segenap masyarakat kerana siapa lagi akan mempertahankan dan memperjuang nasib bangsa negara jika bukan diri kita sendiri, rakyat Malaysia. Walaupun kita terdiri berbagai kaum dan etnik, semangat dan semangat perjuangan kita tetap sama kerana kita semua adalah rakyat Malaysia. Bagi negara yang sudah merdeka, majoriti daripada mereka sudah terlepas dari cengkaman kukuh besi penjajah. Tetapi hal ini tidak berlaku kepada negara Palestin. Sebagai contoh yang paling jelas bagaimana wujudnya semangat mempertahankan tanah air. Mereka sendiri mengakui diri sebagai pertahanan baris hadapan untuk berjihad demi tanah air mereka. Seperti kesimpulannya ialah keamanan negara dibentuk daripada ketulusan pentadbiran para pemimpin. Masyarakat yang bersatu padu dalam mencapai situasi misi akan sentiasa bergerak maju ke hadapan dan menjadi sukar apabila saling bermuafakat tanpa sebarang iri hati maupun bergaduh antara satu sama lain. Dari kisah Mat Kilau ini, pentingnya rakyat bersatu dan pemimpin yang bijak untuk memastikan keamanan sejagat dapat dicapai. Sekian, terima kasih.